Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Video kali ni aku nak cerita pasal isu-isu semasa yang jadi sekarang ni. Salah satunya isu Issa Aisap. Yang kedua aku nak cerita pasal Prince Smith. Okay, aku tahu kes yang ni dah lama dah jadi. Tak adalah lama, macam still hangat lagi lah, cuma dah makin dilupakan. And kenapa aku baru nak buat video hari ni? So, apa yang aku nak komen tentang isu diorang ni, first kali aku nak cakap pasal Issa Aisap. Okay, Issa and Prince Smith ni sebenarnya dua-dua ni salah satu aku punya favorite YouTuber. Okay, so aku bukan, kenyataan aku ni bukan nak backup dia orang, bukan, tapi ini pandangan peribadi aku. Untuk Issa, okay, kita tahu dia buat konten, banyak membantu, banyak bersedekah, banyak macam-macam lah. And aku pernah jadi salah seorang haters Issa dulu, disebabkan ada masa mula-mula aku kenal dia dengan video yang dia pergi banglo berhantu tu, banglo yang dia pergi buat, dia pergi banglo berhantu tu lah. And then yang dia orang ada macam prank call orang, and cakap pasal mati esok lah apa semua tu. Aku pernah benci dia, tapi aku bukanlah tiba-tiba aku nak jadi haters je. Aku tak selidik ke apa. Aku follow dia, aku tengok lagi apa dia buat. Tapi lama-lama aku tengok bila nama dia dah makin naik, aku tengok dia konten dia dah makin berubah. Kalau tidak kan dia banyak konten nak prank orang kan. So dia dah berubah, macam dia punya konten banyak yang bagus-bagus lah kan. So syabas untuk Issa. Okay, sebenarnya dia boleh nampak nama pun sebab dia buat prank tu. Aku tak nafikan trend dekat Malaysia ni sebenarnya kita kena buat orang benci kita dulu, baru orang akan kenal kita. Faham tak? Sebab kalau kita start buat konten, kita terus start buat benda baik, kita takkan ke mana. Maksudnya takkan viral pun benda-benda tu, orang takkan kenal kita pun. Macam Issa, dia buat video mula-mula dulu, mana ada siapa layan dia? Tak ada siapa. Tapi bila dia start buat konten-konten, sorry lah aku cakap tu terang, bila dia start buat konten-konten bodoh yang orang triggered dengan benda-benda macam tu, orang macam kecoh. Oi, aku tengok mamat ni buat konten bodoh ni, gini. Masuk dekat Twitter, masuk ke Insta, siap ada masuk dekat TikTok, screenshot, video recording apa semua kan, viral. Benda tu orang akan tengok. Orang tengok, oh mamat ni, oh nama YouTube dia Isap. Orang pergi search. Bila pergi search, dia dapat view. Betul ke tak? Bila dia dapat view dalam YouTube, ranking dia akan naik. So dia akan ada dekat kita punya main page YouTube. So orang akan kenal dia. Makin lama orang akan kenal dia. Hampa tak boleh kata kenapalah hampa ni sokong sangat mamat ni. Dia ni bukannya ada apa pun. Sekarang aku nak tanya hampa, siapa yang bagi dia famous kalau bukan netizen? Selalunya orang yang kena kecam ni lah orang yang cepat sekali famous. Kalau hampa tak percaya, hampa tengoklah. Orang yang kena kecam memang cepat famous. Kalau orang tu start buat video-video baik, susah gila nak famous. Tahu tak? Okay, so ni aku cerita macam mana mula-mula Issa naik. Aku pun tak berapa nak kenal dia, tapi aku nak cerita apa yang aku nampak dia. Bila dia dah senang, dia dah ada company sendiri, dia dah ada duit, dia dah stable, dia gunakan peluang tu untuk yang dia buat konten diri dia sendiri. Faham tak? Sebelum ni dia terpaksa buat konten-konten bodoh untuk raih view, untuk dapatkan view, untuk dapatkan follower. Bila dia dah ada follower, sebenarnya follower, kalau katalah follower dia time tu 500,000, 400,000 follower dia tu semua haters dia je. Bukannya betul-betul ikhlas pun nak ikut dia. Semua haters je. Tapi bila dia dah pegang orang-orang tu semua, bila dia buat video baru, benda tu akan naik dekat dia orang punya notification. Orang akan tengok
Bila dia dah okey, dia buat konten-konten yang baik, tolong orang, bagi duit dekat orang, macam gini, macam gitu. So orang tengok, bagus budak ni apa semua. Orang akan viral pula, oh Isa ni macam ni, Isa ni macam ni. So bila dia dah capture orang punya hati, orang akan viral pula dia punya kebaikan. Kalau awal-awal dia terus buat baik, benda tu takkan viral pun. Faham tak? Okay. So bila dia dah dapat 2 juta kan, 2 juta lebih apa semua, tiba-tiba kita digemparkan. Wow, kita digemparkan dengan satu isu yang dia pergi bergaduh dekat futsal. Aku tak tahu apa yang jadi, aku malah nak cakap panjang-panjang. Tapi kat sini aku punya pandangan. Depa dah pergi bergaduh. Depa yang pergi bergaduh tak apalah. Depa pergi bergaduh, orang ni dah keluarkan kenyataan. Isa dah minta maaf apa semua. Tiba-tiba netizen cakap, minta maaf main-main, tak ikhlas tak apa. Apa yang hampa nak? Orang tu dah minta maaf, dah cukup bagus tau. Siap buat video lagi, upload, minta maaf apa semua. Tapi netizen kata tak ikhlas. Satu aku cakap, netizen ni tak penuhnya ada benda yang betul dekat mata mereka. Semua benda salah. Macam tak ada kerja lain. Hampa ni sebenarnya, netizen ni, mereka ni tahu nak condemn orang, nak bagi pendapat tentang hidup orang. Walaupun orang tu mereka tak kenal. Siap buat cerita, Isa buat kerambit, orang ni bawa alat ni, buat ni. Wah, hampa duk sembang lagu tu, hampa duk ada aku dekat futsal tu. Kalau katalah mereka ni buat kerambit, hampa rasa Rahimi tu okey lagi ke? Tu belakang dia calak-calak je tau. Bila dia kata lah, mungkinlah cakap kuku ke apa ke. Hampa rasa kalau kena kerambit, elok lagi ke dia punya kulit tu? Confirm aku rasa berjahit. Polis sendiri dah keluar statement, tak ada senjata yang digunakan semasa pergaduhan. Ya hampa duk buat pala tau macam hampa duk ada dekat situ, kenapa? Cukup-cukup lah. Biarlah mereka settle masalah hampa. Biarlah mereka settle masalah mereka. Kita yang tak tahu pun ni tak payah duk beta, tak payah duk buat pala tau. Lepas tu lagi satu yang aku tengok trend sekarang ni jenis macam keluar satu isu. Lepas tu tiba-tiba orang ni pun nak buat video, nak ulas. Saya rasa dia ni macam gini. Orang ni pula buat keluar video. Saya rasa dia ni macam ni. Satgi hak ni pula buat keluar video. Aku ni tak suka dia ni. Sini. Dok, hampa siapa tak suka orang? Hampa ingat hampa tu orang suka sangat ke? Hampa bagus sangat dah? Tak ada. Hampa pun kosong. Yang duk buat video, yang duk mengata tu pun follower 4,000, 5,000 je. Nak dibandingkan dengan dia 2 juta tu. Apa siapa nak kata kat dia? Tak ada siapa. Cukup-cukup lah tu. Aku penat lah. Lagi satu aku rasa macam hampa ni yang banyak buat video ulas pasal orang ni, yang betul-betul ulas, yang macam bagi pandangan yang betul-betul aku tak kisahlah. Tapi yang macam hang buat video, hang terus nak condemn orang. Aku rasa hampa ni sebenarnya nak tumpang popular orang. Hampa ni grup pakcik-pakcik bawang ataupun makcik-makcik bawang yang tengah tunggu ada orang buat salah untuk hampa condemn, untuk hampa jadikan bahan untuk video hampa, untuk konten hampa. Hampa tak rasa malu ke? Hampa bayangkan kalau satu hari nanti hampa buat salah, aku nampak and aku ulas pasal hampa dalam video aku condemn hampa, apa hampa rasa? Seronok lah aku nak tanya hampa disebabkan satu salah hampa. Tolonglah manusia. Orang, kenapa manusia zaman sekarang 10 kebaikan yang kita buat, mereka tak pandang pun. Tapi disebabkan satu keburukan ataupun kejahatan yang kita buat, yang tu yang hampa nak sebut-sebut sangat. Siap nak kata apa? Dia tu buat konten ni kemain ni baik ni sedekah-sedekah apa semua. Tapi belakang perangai macam tut. Okey, sekarang aku nak tanya hampa lah. Kalau dia tak buat konten macam tu, hampa ke yang nak tolong masa banjir dekat Pahang tu? Hampa? Tak, aku rasa. Aku rasa mesti orang dekat Pahang tu duk hidup dalam keadaan bumbung tu, duk berlubang. Hujan kena tak ada hayak dalam rumah. Pintu rosak. Tak ada tilam nak tidur. Mesti ada duduk dalam keadaan macam tu lagi. Tapi disebabkan dia ni nak buat konten, dia buat keluar duit dia berapa puluh ribu, pergi repair rumah tu semua. Orang yang dekat Pahang tu dapat kebaikan daripada konten dia. Kenapa hampa tak boleh pick up benda-benda macam tu
Sempit sangat kau tak hampa ni. Tolonglah hampa fikir benda tu. Hampa jangan duk nampak sangat orang punya kesalahan. Salah tu tetap salah. Aku tak kata yang setiap manusia buat kesilapan. Aku tak mau kata benda tu. Bagi aku, cukuplah kita fikir kita pun ada salah. Kenapa? Apa bezanya influencer ke, IG famous ke, YouTuber ke, siapa-siapa yang ada nama yang kita kenal, apa bezanya mereka buat salah dengan kita buat salah? Dua-dua tu akan dicatat. Cuma beza dia, mereka tu orang kenal, cepat tersebar. Tapi kita bila buat salah, kita sorok. Yang tahu Tuhan. Okay, sekarang ni dia buat salah kan, kecoh satu dunia. Aib dia dah terbuka sangat. Tambah-tambah disebabkan mulut hampa yang suka duk mengata macam-macam. Hampa fikir tak nanti aib hampa dekat sana macam mana Tuhan nak buka. Dia dah terlepas tau. Sebab apa? Aib dia dah buka dah dekat dunia ni. Tapi dekat sana hampa tu yang nak tanggung nanti. Hampa tak rasa malu kat Tuhan duk condemn orang. Hampa rasa bagus dah ahli syurga. Seronok kutuk orang kan. Okay. So, pasal isu yang kedua, Prince Smith. Ni lagi satu hal. Aku bukanlah aku nak bela dia ke, sokong dia ke, aku fanatik dia ke. Tak. Tapi ni pandangan aku lah. Kita tak boleh nak kata apa yang orang tu lalui, alhamdulillah, sebagai satu benda fake ataupun tak. Hampa duduk kat tempat dia, hampa yang rasa ke macam mana dia tak makan, macam mana dia letih, macam mana hampa tengok muka dia kusut, serabut, serabai semua ada. Dia rekod tau setiap benda yang jadi dekat dia. Tapi hampa kata apa? Kalau aku jadi macam tu, tak sempat dia nak rekod-rekod. Apa benda hampa ni? Orang tu rekod untuk video dia. Masalahnya kalau dia tak rekod, hampa kata dia menipu. Apa yang hampa nak sebenarnya? Kenapa hampa ni ada saja yang benda hampa tak puas hati? Aduh, aku tak faham lah. Kepada hampa yang tak tahu pasal Prince Smith tu, ni aku nak abang. Dia ni suka duk cerita pasal-pasal hal dunia apa semua. Dia suka dengan benda-benda mistik. Dia beli satu debit box dekat eBay. Dikatakan lepas dia beli debit box tu, dia selalu kena ganggu, rumah dia kena kacau. Jadi benda-benda pelik. Betul pun nak kata dia fake. Okay, lepas tu keluar pula satu video yang kononnya dakwa diri dia sebagai doktor. Okey, doktor. Aku tak tahu sama ada dia tu doktor hospital ke, ataupun dia tu doktor yang apa, doktor falsafah ke, falsampah, aku tak tahu. Aku tak tahu dia ni doktor kalangan apa yang mendakwa dia jadi doktor lah. Dia ada masa kan, han nak pergi kaji, han nak pergi cari salah orang. Ada masa no. Kawan aku doktor. Kalau doktor hospital lah, kawan aku doktor. Dia tak ada masa pun untuk benda-benda remeh-temeh ni. Time hari cuti dia leno, tu pun on call. Kalau kata pula dia ni doktor falsafah, kalau kata pula dia ni doktor falsafah kan, mesti hang sibuk nak buat benda lain. Mesti hang ada kerja hang. Kenapa hang nak bazirkan masa hang untuk hang nak pergi kaji barang-barang tu semua? Hang sanggup, oh yang ni kaji, benda ni apa ni, peti surat. Hang pergi kaji, bekas ni bekas telur. Hang pergi kaji pula, benda ni benda apa? Kotak dia tak ada kemek, tak ada stiker, tak ada apa. Ya Allah, aku ni yang bukan doktor pun tak ada masa nak pergi kaji benda-benda bodoh tu semua. Kenapa hang nak buang masa pergi kaji benda-benda lagu tu? Hang tak boleh ke anggap benda tu macam hang tengok, okey lah, doakan dia baik-baik apa semua. Kenapa tak boleh nak buat macam tu? Kenapa hang perlu nak pergi kaji lagu tu? Kenapa hang? Aku tak tahu nak kata, tapi aku rasa dalam benda ni hang bukannya nak tunjuk kebenaran, tapi hang tu sebenarnya tengah cari salah orang. Hang cari salah orang. Kalau hang gentle, kenapa hang tak tunjuk muka hang? Kenapa hang nak blur-blur bagai? Hang nak tukar suara? Kenapa? Sebab hang duk buat apa tau? Sebab nak tunjuk hang tu doktor, hang tu hebat, hang tu tahu semua benda. Macam tu. Stop lah perempuan. Aku tak tahulah, aku macam sumpah dah, aku rasa menyampah gila bila ada orang buat video duk kupas pasal benda macam tu. Hang sembang duk buat kepala tau.
Hang kata benda tu macam ni disebabkan benda tu bentuk sama. Dalam dunia ni banyak lagi benda yang bentuk dia sama. Kenapa hang nak jadi macam tu? Kenapa Prince Smith tu hang punya ex kau yang hang nak burukkan dia sampai tahap macam tu? Apa yang hang berbulu sangat dengan dia? Apa yang hang tak apa hati sangat dengan dia? Itu dia punya high, tahu tak? Itu dia punya high. Sebelum ni follower Prince Smith tu berapa? Tapi terima kasih lah untuk hang juga. Kalau hang tak buat video macam tu, orang tak pergi cari dia punya view. Aku tengok start hang buat video tu kan, orang semua duk pergi tengok video dia. Viewer dia makin naik, duit dapat dekat dia. Sekarang dia 1 million subscriber. Hang ada apa? Duk buat palatau situ lah hampir sudah. Hang duk bangga dengan tak itu doktor hang tu. Kalau hang nak buat video-video macam tu, hang nak tunjuk yang hang punya teori tu betul, hang tak payah kot nak pergi mention yang hang tu ada title doktor. Entah tak? Aku tak tahu lah, sorry lah kalau hang rasa trigger gila dengan aku punya benda ni. Tapi ni pendapat aku. Netizen tolong jangan terlampau nak kecam orang. Sampai aku tengok komen-komen, satu Malaysia dah kena kencing dengan Prince Smith. Ramai gila yang tak sok. Tak, orang tak sok pun benda tu sebenarnya. Orang cuma kesian apa yang jadi dekat dia. Kalau orang tu tak sok, dah lama dah orang tu pergi rumah dia kau buat macam-macam kau apa tak. Orang cuma doa je dekat komen. Orang cuma share, kesiannya Prince Smith jadi macam ni, doakan ni. Salah ke kita doakan orang? Apa yang salahnya? Lepas tu hampa kata pula siapa dia yang berubat Prince Smith tu, pusat perubatan Idrus. Hampa kata pula ustaz tu fake, kena bayar. Astaghfirullahalazim. Aku tak tahulah hampa ni sampai tahap macam mana. Betul lah orang cakap zaman-zaman yang dah hujung-hujung ni, fitnah tu makin berluasa. Pengikut Dajjal makin ramai. Mungkin di kalangan kita juga kan. Mungkin di kalangan netizen yang suka duk mengata pasal orang ni. Cuba hampa tengok YouTube. Hampa ambil je benda tu sebagai hiburan. Hampa rasa macam, aku tengok dia ni kesian. Kalau betul tak apalah kesian. Dia bukannya minta duit kita. Lainlah kalau Prince Smith tu scammer yang tipu duit kita apa semua. Yes, yang tu hampa patutlah nak kecam dia. Tapi tak, dia cuma buat video konten. Kenapa hampa sampai nak tahap macam dia ni penipu apa semua? Kenapa? Hampa ni bersepa? Hampa dah tak ada life sangat ke sampai nak salahkan orang macam tu? Apa yang hampa buat dalam hidup hampa sampai hampa nak kata kat orang macam tu sekali? Hampa rasa dalam hidup hampa tak pernah menipu, hampa baik sangat ke? Sudah-sudah lah tu netizen. Hampa ni bila hampa nak sedar naknya? Kenapa hampa bila tulis komen, bila cakap satu-satu benda, hampa tak pernah nak gunakan otak yang Tuhan bagi? Hampa tak pernah gunakan akal yang binatang tak ada? Kalau macam tu, baik hampa tukarnya diri hampa tu dengan binatang. Sebab apa? Aku rasa binatang akan lebih hargai akal yang dibagi Tuhan daripada hampa manusia yang ada akal tapi hampa otak kosong macam binatang. Nak komen fikir orang, hampa jangan nak tunjuk hampa tu keyboard warrior. Sebab aku tahu yang dalam ni, yang komen ni semua kecut je, bukan dia benda betul pun. Hampa sembah pumpang kat luar kosong macam tin. Betul tak? Bunyi yang lebih dalam tak ada apa. Kalau hampa tu gentle, hampa tak komen pakai akaun fake. Ni sanggup pergi buat akaun lain tu, pergi komen dia ni. Kenapa apa tak pakai akaun bertempo? Gambar pun tak ada. Aku tahu je hampa ni perangai macam mana. Aku, kalau aku tak suka dengan orang, aku nak pergi condemn orang, aku pakai je YouTube aku yang benda ni. Sampai pernah aku pisang orang pakai aku punya akaun YouTube ni. Orang tu PDM aku dekat Insta. Sebab apa? Dekat YouTube aku kan ada Insta aku kan. Dia PDM aku dekat Insta, maki aku. Dia cakap aku buat video bodoh apa semua. Aku tak kisah. Sebab apa? Sebab aku bukannya jenis orang nak buat account fake semata-mata nak pergi maki orang. Hang tak suka, hang bagi tahu terang. Gue pakai diri hang sendiri. Biar orang tu tahu hang tak suka, apa salah hang. Bukannya hang nak guna account fake, hang nak pergi melalok macam hang tu hebat sangat. Faham tak aku kata apa ni? Aku tak marah. Cuma aku benci dengan netizen sekarang yang bagi hampa ni semua benda tak kena. Semua orang menipu. Kadang-kadang aku tengok yang
buat konten biasa-biasa pun hampa nak kecam. Pesepo pun ni. Pesepo. Tak nak kerja sangat dah. Boy. Besar sangat tau. So, itu je yang aku nak komen untuk kedua-dua kes. Pada hampa yang suka macam channel breed ikan, lago, macam mana nak jaga, nak pergi makan apa semua, hampa boleh follow YouTube New Badul Channel. Okay, yang tu salah seorang kawan aku juga. InsyaAllah dalam masa yang akan datang aku akan buat collaboration dengan dia. Kita memancing sambil cerita seram. So, hampa yang mana suka bab-bab ikan lagu ni apa boleh follow dia. YouTube dia New Badul Channel. Dia dah ada YouTube yang lama, Badul Channel ataupun aku lupa lah, tapi hampa tengoklah nama Badul Channel kot. Dia ada tiga channel. Yang satu dah 100,000 tapi dia macam kena hack lah. So dia buat New Badul Channel. Lagi satu Dunia Badul kot, tak silap aku. Hampa boleh search. Dia tunjuk cara-cara jaga ikan lagu apa semualah. Lepas tu ada yang dia pergi mancing apa semua. Siapa yang minat boleh pergi support dia, boleh pergi follow dia nah. Okay, so kita jumpa lagi in the next video. Ingat jangan jadi netizen yang sampah. Okay, so Assalamualaikum. Bye.